Jadi saya bawa satu tajuk daripada kitab Pengingatan Muslimin. Ini satu tajuk daripada kitab Pengingatan Muslimin tentang apa? Dalam kitab ni dia nak bercara bagi asyratiz zaman, akhir zaman. Mudah-mudahan baik. Allah Ta'ala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Surah Yasin itu kalau ada baca malam Jumaat sama sunat baca malam Jumaat sama. Ada sunat baca. Sunat baca Quran ni umum, tak dikaitkan dengan waktu. Hanya senyap ada kelebihan malam Jumaat tu kerana beberapa hadis walaupun atas jalan dhaif, tapi sah untuk amalkan ini. Artinya tengok firman Allah Ta'ala tadi, bermula matahari itu sedang berlari dia matahari di tempat duduknya matahari sebelah mana? Sebelah masyriq. Itulah larinya. Maknanya berlari ni pun berjalan. Jalan. Jadi nak kaitkan masa ni kena kaitkan dengan matahari. Pada dulu Allah Ta'ala kata ada, dia jadi kata dah fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam Allah Ta'ala ada alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ialah Tuhan yang menjadikan langit bumi ini di dalam 6 hari. Dia nak sabit-sabit hari ini, dia sabit dengan putaran matahari. Jadi sana Allah Ta'ala jadi lagi bumi, matahari tak ada lagi. Jadi macam mana Allah sebut situ fi sittati ayyam, dalam hari. Sebab situ sebab nak makna kata 6 hari itu iaitu zaman 6 masa, di dalam keadaan 6 masa. Bukan makna 6 hari. Kalau kita faham tadi. Allah Ta'ala sebut sebab tu Quran ni tak boleh ambil dengan makna lain mentah-mentah gitu. Sebab hari-hari ni berkait dengan matahari. Jadi masa Allah Ta'ala nak jadi lagi pun matahari tak ada lagi. Tak ada lagi matahari. Bila tak ada matahari, masa tak ada lagi lah masa tu. Jadi Allah Ta'ala sebut situ fi sittati ayyam, di dalam masa 6 hari tu. Adakah murah situ 6 hari yang macam kita sehari 2 jam? Tak. Situ dia panggil mana? Allah Ta'ala buat tu di dalam 6 keadaan. 6 keadaan. Bukan 6 hari yang sebut kita faham. 6 keadaan. Sebab nak sabit masa-masa ni dengan matahari. Jadi sebut dalam sawi matahari itu ada baginya tempat. Ni sebut dalam kitab, nama dia panggil sawi bayan, kitab sawi bayan. Ada baginya matahari itu tempat. Mana? Di bawah aras, di bawah arah. Bertetap dia dan berjalan dia matahari itu pada arah. Dia tetap. Dia berjalan bawah arah. Maka sedang sujud dia matahari padanya, iaitu pada bawah arah tu tiap-tiap malam mana? Ketika hurufnya, ketika dia tenggelam. Tu tengok. Lagi dia tenggelam dia buat apa ni? Matahari. Dia duduk bersujud di bawah arasy. Duduk bersujud di bawah arasy. Ketika dia huruf, dia tenggelam ni, ada bangkit daripada timur, ada masyriq. Gelap pada huruf di barat, dia musim. Kata Ibnu Imam tu, pada matahari ni dia mengelilingi bumi. Dia duduk di posisi dia mengelilingi bumi. Tapi kalau kita fikir balik, arah tu bawah lah. Sebab dia tenggelam bawah tau. Tenggelam bawah tau. Lepas ni dia sujud. Dia ni masa dia tenggelam dia sujud di bawah arah. Dia tenggelam bawah. Maknanya arah nak bawah lah. Bukan di atas. InsyaAllah kita rukai permasalahan sikit. Benda lama dah jadi polemik. Orang awam tersalah faham. Saya akan uraikan satu-satu insyaAllah. Dalam kitab disebut sawi bayan daripada tafsir yang besar. Nama tafsir itu sawi bayan. Kalau mengaji pondok, ada orang mengaji kelas sawi ni, kelas daripada kelas muntahi, kelas tinggi. Kelas guru besar. Kecil-kecil tentu tafsir Nurul Islam tinggi dah dia bagi kelas pertengahan. Tafsir juz amma dia bagi kelas tadika. Kelas tadika kan. Ni sawi bayan ni besar dah.
Maka berkekalan sujudnya sepanjang malam. Kekal sepanjang malam. Sujud bawah arah itu. Sujud bawah arah. Baik. Dia bahasa Arab dia ada keindahan dia. Bahasa Arab dia ada keindahan dia. Tak seperti bahasa-bahasa lain. Bila disebutkan kata dengan apa? Khusufu syamsi. Iaitu dengan mana apa? Di mana cahaya bulan tu dia hilang. Dia hilang. Cahaya bulan tu dipanggil khusuf. Al-khusuf. Mana cahaya bulan tu dia hilang. Baik sebahagian atau sama ada sebahagian dia cahaya dia hilang ataupun sekian sekali habis. Pada malam hari itu. Sebab apa tu? Kerana dia terhalang oleh bayangan bumi. Sebab apa? Kerana posisi bulan tu dia berada di balik bumi matahari. Masa tu. Tu dia panggil apa bahasa Arab panggil? Al-khusuf. Tu dia panggil mana? Khusufus syamsi. Khusufu syamsi. Tukar sikit je. Tukar daripada kha tu tukar di kaf. Lain kan makna dia. Bila pergi tukar daripada kha khusuf tukar pergi dengan kaf pun. Iaitu mana? Kusufu. Al-kusufu. Jadi kalau al-kusufu tu bagi matahari pula. Jadi ni kita nak cerita bab matahari ni tak? Tak boleh sebut al-khusuf. Kena sebut al-kusuf. Sebab tu dalam bahasa Arab ni kena jaga. Tukar satu huruf. Jangan satu baris tukar. Berubah makna dia. Dia asal tak ada. Baca Quran ni dia tak haram. Asal tak ada hukum haram. Dia hukum haram dia bila berubah makna. Satu. Berubah makna tu jadi haram. Haram baca Quran. Salah baca Quran kenapa? Bila kita wakaf pada satu tempat ataupun kita sebut salah huruf dia salah tadi ni yang menyebabkan berubah makna Quran tu. Yang tu yang menjadikan haram. Tu. Macam asal kalimah asal. Kalimah asal as-sirat kita baca dengan sad. Asal dia memang asal dia daripada sin. Sirat dengan mana apa? Jalan turut jalan. Tapi asal kalimah dia apa? Iaitu sin. Sebab tu kalau orang baca dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Jangan ada mufaraqah. Sebab makna dia tak berubah, sama je. Sama ada as-sirat ataupun sirat, dia dengan makna at-turuq, jalan. Pada lughawiyah dia. Pada istilah dia makna ad-dinul haqq, agama yang sebenar. Tapi pada luar cakapan apa dia sirat ataupun sirat iaitu at-turuq, jalan. Tapi dalam istilahnya Al-Quran dia dah tafsir Quran bukan mana nak jalan. Nak apa tu? Ad-dinul haqq. Dia ada apa? Wahwal Islam. Iaitu agama Islam. Makna agama Islam ni seumpama jalan yang benar. Jalan untuk menyampaikan kita kepada keselamatan, kesejahteraan. Itu. Jadi kalau sebut kata kusuf, maka itu berlaku peristiwa mana? Mana bumi ni sinar matahari dia dah. Sinar matahari dia hilang. Sama ada setengah ataupun habis. Maka dia panggil kusufu syamsi. Berbeza sikit. Ada. Jadi mana? Fenomena ni. Fenomena gerhana ni dia menunjukkan pada kehebatan. Satu namanya pada kehebatan kekuasaan Allah Ta'ala. Sabit di Allah Ta'ala tu. Sungguh di Allah Ta'ala tu ada mempunyai sifat kudrat, kuasa. Manakala dua huruf hijaiyah antara khaun dengan kafun tu, itu dia pada penggunaan kalimah yang berbeza menunjukkan kita keunikan makna bahasa ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala menurunkan Quran tu, inna anzalna Quran arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran di dalam Arab tu. Kenapa? Supaya kamu memikirkan. Sebab tu Quran dengan akal dia kaitkan apa? Salah satu sifat alat kita nak kenal Tuhan ialah akal. Akal jadi alat kita nak kenal Tuhan.
Sebab tu orang kata, kalau orang kata tak boleh pakai akal, salah juga. Kenapa? Banyak ayat-ayat yang Allah sebut tentang perihal akal. Afala tadhakkarun, apakah kamu tidak memikirkan? Nak mikir dengan apa? Dengan akal tau. Ya, akal. Ulul albab, orang-orang yang mempunyai mata hati. Apa dia mata hati? Akal. Afala tadabbarun, apa tidak mereka itu memerhatikan? Nak perhati dengan apa? Perhati dengan akal. Sebab dia melihat dengan mata basar, kita melihat dengan mata ainul basirah. Ni lain, tak suka. Suka tengok, misal kata nampak api, kita tengok api. Tengok api. Kita tengok matahari lah, tengok matahari. Tengok matahari itu cekong. Cekong gitu. Mekoh gitu ada. Tengok aspek lah. Walaupun tak nampak sempurna lah, nampak pun ada keadaan dia. Di mata lendir kita nampak gitu. Tapi di mata hati kita nampak mana? Nampak Allah suka mata lendir tengok tak? Nampak di mata hati. Ainul basirah kita nampak apa? Nampak panah dia. Nampak panah. Bukan nampak suka mata lendir. Tengok teh tarik. Pokok celak gitu supaya hijau. Supaya apa? Kalau orang-orang duduk, apa ingat juga? Kalau orang-orang duduk pedak tu jalan batu landuk. Jalan selup tau. Ambil selup tu kubur air, kocek-kocek, air test betul kan. Kelandok gitu tau. Tengok di mata lendir. Mata kepala tengok apa tu. Tapi mata hati tengok mana? Manis, lazat, berkering di suka irama. Tu mata hati nampak. Lepas tu kalau di kedai tu, tarik apa? Mata hati tu nampak tu. Nampak manis, berkering, lazat di suka irama. Tu ainul basirah kita tengok. Tapi mata lendir tengok kokoh celak ada tu. Tu berbeza mata hati. Ada yang dikatakan akal. Tak lepas. Tak lepas kan? Jadi peristiwa di sebalik peristiwa tu pula. Dia panggil apa? Peristiwa gerhana matahari tu. Di sebalik peristiwa tu, dia ada beberapa tanda. Min ayatillah, daripada beberapa tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hadis dikatakan apa? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Mu fikir tengok. Tafakkaru fikir. Fikir apa? Akal. Waktu akal ni satu alat yang besar kita nak kenal Tuhan. Sebab tu dalam maqasid syariah haram kita merosakkan akal kita dengan benda-benda yang memabuk, yang membinasakan dia. Dia termasuk dalam apa? Kuliah sitah dia panggil. Maqasid syariah. Benda yang paling besar wajib kita kena jaga akal. Selain lepas pada kena jaga agama. Jangan ada keturunan kita murtad keluar pada agama. Jangan ada keturunan kita murtad, jangan ada bini kita. Jangan diri kita keluar murtad, khuruj al-Islam, keluar memutuskan diri kita daripada agama. Pertama sekali besar. Kena jaga jangan kita murtad. Murtad yang melibatkan akidah, kepercayaan kita. Iktikad kita, pegangan hati kita ke Tuhan ni. Jangan salah. Waktu paling besar sekali. Jenayah yang paling besar sekali yang menyebabkan seorang itu kekal dalam neraka. Itu apa? Murtad. Yang kedua, akal. Kita banyak benda wajib kita kena jaga. Semayang wajib, cari rezeki halal wajib. Belajar ajarkan anak agama pun wajib. Beri nafkah anak. Banyak ke wajib kita ni. Tapi yang besar sekali, yang pertama sekali, jangan murtad. Itu besar sekali. Kewajipan yang paling besar. Kedua, iaitu apa dia panggil? Akal. Jaga akal. Sebab apa? Dengan akal ni ialah sebagai alat kita nak kenal Tuhan. Sekira-kiranya kalau tak ada dibangkit, sekira takdir. Benda tak laku, benda dah laku. Tapi kalau kata tak laku lagi, Allah Ta'ala tak turun Quran. Tak ada Quran di kita. Allah Ta'ala tak bangkitkan Nabi untuk mengajarkan Quran itu. Tapi kita ada akal. Cukup dengan akal kita ni nak mengenal Tuhan. Kenapa? Akal kita ada 3 hukum dia. Satu sungguh. Satu tak sungguh. Dipanggil mustahil. 2, 3 apa dah? Harus mana? Boleh jadi. Ada boleh jadi? Tak ada.
Tu je hukum akal 3 tu je. Tengok langit bumi besar gini. Akal kita kata sungguh. Akal kita pun terima. Akal kita kata pun Tuhan tu wajib ada. Walaupun tak ada Quran. Walaupun tak ada hadis. Tapi akal kita ada sebagai alat kita boleh kenal Tuhan. Sebab tu dalam satu ada pendapat ulama mengatakan orang yang zaman tak ada Nabi butuh Nabi itu. Tengok di antara mana? Di antara nak bangkit Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Di antara Isa dengan Muhammad ni putus. Dia panggil ahli fitrah, zaman fitrah, putus Nabi Rasul. Maka orang ni setengah ulama kata dia bunuh ke, dia zina ke, dan tidak dihukumkan berdosa, tak ambil salah. Tapi kalau dia sembah lain pada Allah, tetap dihukumkan berdosa, kufur. Kenapa? Dia ada akal tak? Walaupun tak ada Nabi masa tu, ada akal. Walaupun Quran tak ada hukum masa tu, putus Nabi, putus Rasul, tak ada syariat. Dia nak bangkit syariat dengan ada Rasul, bangkit Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Kami tak azab satu-satu kaum tu melainkan sebelum kami bagi Rasul. Bila putus Rasul tak ada syariat, tak ada asas. Buatlah benda pun tak salah. Dia panggil ahli fatrah. Di sisi pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, golongan ini yang berzina bunuh tak ambil salah. Tapi kalau sembah lain pada Allah Ta'ala, dia ambil salah. Kenapa? Mereka mempunyai akal, mereka boleh fikir. Tak boleh nak terima mana tak sungguh di akal kita ada langit yang seperti comel molek ni. Tak ada Tuhan yang esa yang menjadikan, ada pencipta yang menjadikan. Akal kita ni boleh tutup kenal Tuhan. Mana akal ni peranan ni besar, dia sebagai alat yang besar untuk kita kenal Tuhan. Habis itu. Jadi sebut dalam kitab An-Nufahatul Makiyyah fil Fawaidil Fiqhiyah, iaitu ada menyebutkan alam yang wujud matahari bulan ni adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu apabila berlakunya gerhana matahari ni, itu sebagai satu risalah, surat daripada Allah bahawa nikmat tersebut lagi akan berakhir kalau kita tak sertai dengan syukur. Ni matahari ni nikmat ni. Kalau orang mau beranak kan, nak sangat matahari. Apa? Nak jemur anak kuning. Anak kena kuning, orang tua kata jemur ni matahari. Opak besar. Pokok. Kalau tak kena matahari, tak lama. Kita tak salah kata kita duduk dalam rumah untuk lagu sembang Allah. Lama-lama badan kita jadi lemah. Dan topik rumah kena matahari buat bahasa sebut. Nikmat tu nikmat. Matahari ni nikmat bagi kita, kalau kita tak nampak. Sebab tu dia kata dalam surah Al-Rahman, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Mu kalau nak hitung nikmat Allah tu, nescaya tak nak bilang itu. Banyak, salah satu nikmat matahari kalau kita. Jadi nikmat itu kalau tak syukur, berlaku gerhana matahari itu tanda surat atas surat tu. Ni hak aku nikmat matahari mu ni, molek musim ni, tak syukur ni, tak lama nak hilang ni. Kena jawab ni. Soalan itu. Itu berlaku ni. Salah satu berlakunya, itu nak bagi peringatan surat, peringatan supaya sentiasa mensyukuri dengan nikmat ada di matahari. Hak kedua, kerana matahari itu berlaku pada zaman Nabi berlaku berapa kali? Agak-agak. Kalau sebut dalam kitab An-Nufahatul Makiyyah ni 2 kali. Pada zaman Nabi SAW berlaku 2 kali gerhana matahari. Salah satu berlakunya gerhana matahari itu bertepatan dengan mati wafatnya anak Nabi kita yang lelaki nama Ibrahim. Nama Ibrahim atas sebab yang ibu dia daripada Maryam Khibtiyah. Maka apa saranan Nabi? Nabi suruh kita Nabi saran kita apa? Fafza'u ila shalah. Hendaklah bersegeralah kamu kepada mendirikan sembahyang. Sembahyang mana? Kalau tengok hadis itu sembahyang dia.
Semayang dia apa? Ada. Dia ada semayang yang tertentu. Dia panggil apa? Semayang situ dia panggil semayang kusufus syams. Gerhana matahari. Dan ada kaedah-kaedah tertib di sini. Yang ketiga hikmah dia je. Berlaku matahari itu, gerhana matahari itu. Nah, berkata Ibnu Imam, dia nak menakutkan hamba-hamba. Nak menakutkan hamba-hamba. Salah satu hikmah Allah Ta'ala menjadikan gerhana matahari itu kan apa? Nak menakutkan hamba-hambanya yang lalai. Dan nak menetapkan, nak menguatkan hati, keyakinan, kepercayaan hamba-hambanya yang beriman. Orang kumpul dia tengok gerhana matahari itu takut kata, tapi kita tak nampak, kita tak sedar. Sebenarnya kita takut. Sangat-sangat takut. Tapi orang beriman tengok gerhana matahari bertambah-tambah keimanan. Dengan apa? Dengan hari kebangkitan, hari kematian. Itu akal dah boleh sabit dalil, dah menunjuk dalil. Gerhana matahari itu sebagai dalil. Akhirat itu sebagai makhluk yang ditunjuk. Kena tunjuk bahawanya akan berlaku perkara yang Allah sebut. Nah, bapa nak menakutkan tu kata nikmat. Kerana apabila nikmat ini dia sekat je nikmat, bukan ambil sekat. Maka tidak akan tumbuh tanam-tanam tak tumbuh. Tak akan kering buah-buah tak kering. Dan tak hasillah proses nak menuai itu tak hasil. Nah, buah-buah ni jadi sekat nikmat je. Salah satu macam mana Allah Ta'ala sekat nikmat kita. Waktu nikmat matahari. Nak bagi misal, nampak nikmat matahari itu besar. Tengok Allah Ta'ala sekat nikmat kita yang ada di badan kita. Apa tu? Dapat kita buang air kecil dengan sedap tu. Tiba-tiba Allah sekat nikmat buang kecil. Kena apa? Kena prostat. Guana. Sekat je. Guana kamu. Ataupun tengok Allah tak jadi kena kanser prostat. Tapi Allah Ta'ala bagi tepuk. Bagi ujian tepuk kecil kau perut. Kau tengok tak? Pakai pek. Cerah. Di kemaluan kita tu dia berasa nak kecil semua. Air kecil tu dia tapi nikmat kecil tak ada. Berbeza dengan kita Allah Ta'ala tak sekat nikmat kecil. Kita sakit nak kecil tu kita pergi masuk boleh kecil tu buat nikmat dia. Masya Allah. Betul dia bahasa. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani wa mabta'ani wa fadalani katsirun min khalqihi taqdila. Segala-gala puji bagi Allah, tertentu bagi Allah puji mana? Afani yang menyihatkan aku, menyembuhkan aku daripada sakit dan kecil. Tapi bila kecil nikmat tak bas? Allah nikmat. Berbeza dengan Allah kecil dia jadi. Kecil kan? Dia tak akan dapat nikmat sebagaimana kecil dalam asal. Di kemaluan tu berasa nak kecil semua. Berasa nak kecil semua. Tak dapat nikmat tu. Sebab telah disekat. Tapi yang kecil tu kita putih. Tu nikmat kau tu. Kalau kita nak banding nikmat matahari, begitu. Nikmat yang ada di badan kita je. Yang berkait ke badan kita. Allah sekat. Sekat daripada jalan asal dia tu ikut jalan cabangnya, cabang furu'iyah. Kau payah masuk. Saya tak kenal lagi. Tak tahu. Tapi begitulah sebagaimana dikhabarkan. Zaman ayah saya gitu, nak kecil dia kata nak kecil. Air kecil tu kan? Tapi nak kecil. Berbeza dengan kita kecil dengan jalan asal. Pak keluar tu Allah nikmat dia. Senyum tengok. Tu. Jadi Allah nak menakutkan. Dan dikatakan sebab tajalli. Salah satu juga dikatakan sebab Allah Ta'ala nak mentajalli, nak menzahirkan keagungan ke atas sesuatu, melainkan akan tunduk seperti bukit yang tunduk. Dalam kisah Nabi itu, dalam kisah Nabi dah. Allah Ta'ala nak mentajalli, nak menzahirkan kekuasaan ini, salah satu. Ada juga disebut oleh ulama dalam kitab Al-Hikmatus Tasrih wal Falsafah.
Iaitu disebut oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi rahimahullah ta'ala. Dia sebut apabila pergerakan bulan matahari ini tersekat, maka akan berlakulah mudarat. Pergerakan matahari ini bila tersekat je berlaku mudarat. Atau akan hancurlah manusia, atau akan cacatlah tertib kehidupan manusia, cacatlah. Sebab tu esok-esok, esok-esok bila matahari disekat, sebagaimana matahari sekat, gerhana itu disekat lah. Gerhana dah sekat matahari tu ya. Sekat lah. Sekat pun tak lama, tak apa hari pun. 2 jam, 3 jam je. Satu sekat tu pun kita pun dah topik kan, malam tu dah jadi semabur pun. Esok tanda-tanda salah satu mana? Allah sekat. Sekat mana? Sekat Allah tak bagi dah. Tak bagi dia topik daripada sana. Ikut jalan topik dia asal. Allah langsung topik pun. Sekat. Masa tu dah. Setengah ulama kata masa tu bila disekat cahaya matahari tu jalan dia, semua manusia akan sembahyang qada. Sembahyang adaan berlaku, tak ada orang sembahyang qada. Sembahyang adaan berlaku. Apa? Tak tahu masa tu. Antara asal dengan Zuhur tu. Zuhur dengan asal tak tahu. Kita lagi nak tahu masa tu. Mana? Matahari jalan kan? Tahu masa. Esok kelam kabut kita nak sembahyang. Setengah ulama kata tak ada orang sembahyang qada. Adaan lagi sebab apa? Dah orang sampai sembahyang lah. Senang boleh kan? Dah. Zuhur pukul 1, asar pukul 4. Tak rasa-rasa lagi. Tak rasa-rasa. Tak rasa-rasa. Baru nak rasa nak sembahyang asar, barulah dia sembahyang. Adaan. Walaupun kalau kira bila masa jalan tu dah 2 hari dah bertiga Zuhur. Kan? Sebab apa? Tertib kehidupan, susunan kehidupan kita jadi susah lagi. Nikmat tu. Tu. Jadi bila berlaku gini, apa yang perlu banyak kita buat? Pertama sekali Nabi sarankan banyak kita perbanyakkan doa dan meretih kepada Allah. Kita minta doa munajat Allah supaya Allah Taala Allah Taala bagi kita sabar menghadapi ujian ni. Kita kena minta, kena munajat dengan Allah Taala supaya kita boleh sabar di atas apa Allah Taala uji. Dia sabar ni ada 3. Bahagian pertama sekali sabar meninggalkan maksiat. Hak tu payah. Sabar di atas taat ramai orang boleh buat. Ramai orang boleh buat. Sabar di atas taat ramai orang boleh buat. Contoh misal kata puasa. Ramai orang boleh puasa. Itu dipanggil apa? Ramai orang boleh sabar. Atas lapar dah ada tu ramai boleh sabar. Tapi sabar daripada meninggalkan maksiat. Tak ramai orang boleh nak tinggalkan maksiat. Kita kena dua, sabar mengejarkan taat dan sabar meninggalkan maksiat. Sabar untuk meninggalkan maksiat tu banyak orang gagal, termasuk kamu sendiri. Contoh bagi contoh. Puasa, lapar dahaga, sabar, boleh sabar. Tapi mulut ni nak meninggalkan maksiat kopak. Bulan puasa. Buat molek masuk pasar Ramadan. Jumpa saya, dia dengar kuih cerita. Aku nampak anak dalam tadi. Budak Tuhan. Balik. Dalam puasa ni, pergi mulut nak kopak tadi. Nak tinggalkan maksiat kopak tadi. Tak boleh nak sabar. Nak tinggalkan maksiat tu tak boleh nak sabar. Kebanyakan orang tak nak sabar di atas meninggalkan maksiat. Tapi sabar di atas mengertikan taat, insya-Allah ramai. Ramai. Itu makna. Kita ada sabar dulu. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar mengertikan taat. Lepas tu sabar. Lagi satu sabar di atas ketentuan ujian Allah Ta'ala kepada kita. Itu 3 sabar tu. Kena sabar. Duanya ada supaya apa? Kita tunduk dan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berlaku tu hikmah dia. Allah Subhanahu nak suruh kita tunduk dan takut kepada kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau balik lagi kita kata. Maka pada ketika nyata oleh siang hari dibenarkan dia naik daripada tempat naiknya sebelah masyriq. Salah satu.
bila datang akhir zaman, masyarakat ni timur lah. Bila siang ni esok, matahari. Esok naik ke masyarakat ke timur. Naik. Bila ni masa ni, malam ni, dia duduk sujud bawah aras. Sebab tu salah kalau kita bakar zahir makna ayat Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, nanti kita ambil masalah akidah sikit. Kita kata Tuhan, Tuhan duduk atas arah. Kenapa? Kalau kita kata Tuhan duduk atas arah, matahari di bawah arah. Jadi seolah-olah Tuhan ni super makhluk. Faham? Tak ada beza. Matahari sujud bawah arah. Tuhan duduk atas arah. Ada. Akidah tu salah tu kalau kita pakai sahih. Setengah orang berhujah almarhum Tubuh Nik Aziz Raya. Ni saya nak cerita dekat. Awak biasa ngaji ke dengan anak Tubuh Nik Aziz? Awak tahu ke akidah dia sebenar? Saya ni kena royak. Saya ni dengan dia balapah tu kecil lagi. Daripada tafsir Quran saya ngaji tu, daripada surah Baqarah habis sampai Anas. Daripada kelas Jepun tu, kalau ayah saya tak bagi duit, saya jalan kaki. Pergi. Tak ada, saya buat basikal pergi ngaji dengan dia. Itu bukan manhaj dia. Ada isu lebih dia kata dah. Oleh masalah orang tanya, ada hujah. Ada isu apa? Almarhum Tuan Guru Nik Aziz kaya. Orang tanya dia, Ar-Rahman 'ala al-'arsy berboleh Tuhan yang Maha Pemurah, penyayang tu di atas arah tu, tertinggi bersemayam. Kan dia ya. Allah Taala sila lendik. Duduk sila lendik. Semua kita sila lendik gitu. Orang pakai hujah ni. Orang pakai hujah tu guru ni untuk menetapkan sifat Allah seperti sifat makhluk. Ni salah ni. Salah. Salah. Kena faham boleh? Dengar baik-baik saya nak cakap ni. Kita ni manusia. Al-insan la yakhlul 'anil khata'i wan nisyan. Kita ni manusia tak sunyi daripada tersalah dan terlupa. Selain daripada sifat Rasul Nabi tak maksum. Ada salah dan terlupa. Begitu juga dengan Tuan Guru almarhum. Itu bukan iktikad dia, bukan akidah. Dalil mana? Cuba kita tengok dalam kitab-kitab dia lain. Dia banyak dalam kitab. Sebab tu kita ni kata dia kita guru. Kita tahu dah manhaj dia. Metod pengajian ni ilmu ni sendiri. Kita ikut guru tu kena kenal lah metod manhaj dia betul. Kalau kita nak pakai dalil hujah ke dalil dia. Itu bukan manhaj guru tu, apa? Kita tengok kitab kita. Dia tak ada satu kitab pun dia banyak Allah Ta'ala Tuhan Pemurah tu di atas arah manusia lendik. Tak ada. Yang dia terjemahkan apa? Tuhan yang Pemurah itu di atas arah bersemayam. Dengan mana apa? Irtafa'a wa ala kursi istawa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamihi. Itu makna. Tu dia terjemah gitu. Tu dia takwil gitu macam apa? Allah Ta'ala tertinggi di atas aras, yang layak baginya dengan kebesarannya dan keagungan. Tu dalam kitab-kitab disebut gitu. Bukan sila lendik. Jadi situ mana? Kok disebut gitu? Itu kita kena tandung bahawasanya tu guru tu tersalah, terlacak lidah, terlepas kecek orang ni. Patut tu salah. Bukan tu salah. Kita orang awam ni yang salah. Apa? Ambil pasal kita tak mengaji. Lepas tu ilmu akidah kita kena mengaji. Baik apa? Kalau ada orang salah cakap, kita boleh tahu dia tersalah cakap tu. Tersalah cakap kenapa? Sebab tak ada satu ulama mutabar yang terjemah kalimah apa. Kalau sila lendik dia panggil apa bahasa Arab? Tarabbuk. Tu sila lendik dia panggil tarabbuk. Kita tengok dalam tafsir tadi. Tak ada satu ulama pun yang tafsirkan istawa dengan mana tarabbuk sila lendik. Apa tu kau tak tahu ke? Dia telah menyalahi ijma' ulama. Dia tak tahu ke? Dia telah menyalahi tafsiratul ijma' ulama. Itu kita kata Tok Guru tersalah, telah cari kau. Nampak? Dalil mana? Kita lain dia tak ada terjemah dengan tarabbuk. Dia tak ada
Ini mana irtafa wa ala kursi yaliku bi jalali wa azami. Itu. Awak tak kenal tu kamu. Saya kenal, saya tahu pula. Saya ngaji dengan dia. Sebab tu bukan akidah dia. Orang ambil pakar. Sebab itulah kita kena mengaji ilmu akidah bagi kenal dulu. Ini masalah tersalah ni tak pelik. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Pernah dengar cerita Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad dia anak murid bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia bagi anak murid bagi Imam Hanafi dengan Imam Malik. Tapi serupa dah bapak mazhab. Serupa dah bapak mazhab. Tak serupa. Tapi pengajian ilmu sama. Waktu big hadis atas satu hukum. Satu hukum berbeza atas satu hadis. Satu hari Imam Ahmad dia keluar daripada majlis Imam Syafi'i. Kerana apa? Dia keluar. Kerana dia tak sependapat dengan gurunya Imam Syafi'i. Pada masalah apa? Pada masalah satu hadis yang sahih. Mana hadis sahih dia? Man tarkas shalah muta'ammidan. Siapa-siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jihara. Kalau orang ngaji Arab, hadisnya dia reti lalu dah apa makna dia. Perbahasan dia luar kan buaya pun tak payah juga. Ada. Faqad orang Arab kata apa? Qad dia masuk di atas fa'il madhi memberi makna tahqiq kuat. Makna fa'il madhi kafara. Sebab dalam hadis Nabi kata kafara bukan qad yakfuru. Lain tu kalau Nabi kata qad yakfuru dengan qad kafara lain makna dia. Jadi mana apa? Kafir semua-semua. Nak ayat mana kafir mana? No, al-jihara belakang. Jihara tu mana apa? Terang-terang sudah kafir. Sini dalam hadis ni Imam Ahmad berpendapat ya orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja malah kubur mana kubur iman mana apa kita panggil murtad lah. Dia tak sependapat dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i. Dia keluar daripada majlis. Imam Syafi'i tidak menghukumkan kufur. Kerana apa? Hadis tu sahih. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i paling halus sekali. Hadis tu sahih, tapi Imam Syafi'i dia tak ambil guna pakar lagi buat hujah. Sebab apa? Muhmal. Hadis tu boleh ditanggung lagi. Boleh tanggung lagi. Tanggung mana? Dia malah tapi dia iktikad dak sembahyang tu wajib. Dia iktikad sembahyang. Tak pukul lagi. Malah macam-macam. Memang dia malah jadi iktikad sembahyang tak wajib. Tapi fardu tu ijma' ulama kata wajib. Dia menyalahi itu bau kufur. Mana kalau dia malah gamal kan hari ni. Berapa gamal tinggal sembahyang. Ditanya dia sembahyang wajib. Nak hukum kufur dia. Oh kalau pakar sahih hati tu berapa gamal ni. Anak kalau kita tinggi mana? Jadi kok kufurnya. Sebab tu Imam Syafi'i tak ambil guna pakar untuk hukumkan kufur lagi. Tengok mazhab Syafi'i dia panggil yang halus ihtiyat cermat. Nak hukum satu tu benda. Nak boleh tengok masalah berlaku pada masalah tu guru ni. Tak boleh faham manhaj tu guru ni. Manhaj akidah tu guru almarhum. Maka Imam Syafi'i pergi ke rumah Imam Ahmad. Ketuk itu dia. Ya anakku Ahmad. Tanya Ahmad. Tanyalah tentang pendapat tahu. Masalah tadilah. Imam Syafi'i tanya nama dia Imam Ahmad. Imam Syafi'i tanya satu pendapat ke dia. Kalau mu tak setuju dengan aku lah, misal soalan gitu dah. Mu tak setuju dengan pendapat aku, Ahmad, apa pendapatmu pula? Kalau seorang yang dia meninggal kat sembahyang zuhur, kemudian sembahyang asar dia sembahyang, apa hukum sembahyang asar dia? Tadi sembahyang, kalau ikut zuhur hadis, dia tak sembahyang zuhur tadi, kufur lah. Mana murtad lah. Lepas tu, dia sembahyang asar pula. Zuhur tinggal, asar dia sembahyang. Banyak orang biasa lagu tu. Banyak. Asar dia sembahyang. Apa hukum sembahyang asar dia? Kita dah tengok. Kita dah tengok. Kita buat hilang ngatur. Tengok ngatur. Kita dah jawab. Tengok. Hukum sembahyang asar dia. Sah ke batal? Sah. Sah. Dia nak sah dia ada syarat dia. Sah.
Syarat sah sembahyang apa? Salah satu syarat sah sembahyang Islam. Kalau pilih tadi dia sudah kufur, sembahyang asal. Dia sudah kufur sebab tak sembahyang zuhur, sembahyang asal. Mudah cakap sembahyang dia tak sah lah sebab dia sudah murtad. Syarat sah sembahyang Islam. Nampak? Imam Syafi'i tanya balik kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad tak nak jawab. Tak nak jawab. Tak nak jawab. Tak nak jawab. Makna dia faham dah apa yang Imam Syafi'i maksudkan makna pada hadis tu. Ada? Tak jawab. Kalau kita tilik balik, tak sah sembahyang dia. Pasal tadi kalau guna hadis hadis tu makna gitu kan. Sembahyang tak sah sebab apa? Dia sudah sembahyang. Dah ada dia. Tak sah sembahyang sah. Tapi kita tengok balik, dah dia sembahyang, takkan dia sembahyang tu dia imam balik, dia imam balik. Dia imam balik dah dia sembahyang. Nanti kata tinggal sembahyang kufur. Kalau buat sembahyang tak kufur lah. Bermakna tadi dia tak kufur juga, dia dah sembahyang. Nampak tak? Tak jawab. Fahamlah Imam Ahmad apa kehendak gurunya Syafi'i. Imam Syafi'i riwayat satu, kembalilah anakku Ahmad. Panggil anak. Kembalilah wahai anakku Ahmad. Dengan apa? Jangan menghukum dengan keras sangat. Jangan terkopong gampang sangat ambil hukum. Jangan menghukum dengan keras sangat. Begitu juga. Dalam masalah lain. Ni masalah tubuh ni. Terlepas cakap, tersalah cakap ni. Tu hasil lenik tu. Jangan kita cepat sangat ambil makan. Jangan kita tak setuju ni dengan sangat hantam. Tanggung di atas tersalah cakap. Kenapa? Jadi bila tersalah cakap, hak salah kita tak boleh ambil pakai guna. Kena ambil guna yang ijma'. Yang tu kita tanggung salah. Tersalah, bila masuk tersalah banyak dah. Daripada rumah aku diangkat 3 perkara. 1, tersalah. 1, terlupa. Tu diangkat tak ambil salah. Mana? Tanggung salah. Tunggu salah. Ya memang dia salah. Dia tersalah. Bukan salah, tersalah. Boleh jadi hari itu banyak sangat ketekanan. Boleh jadi kita tanggung hari itu terlacar begitu. Ada orang yang tertekan, dia duk berbahak kepada orang lain, duk terbawa-bawa dalam kuliah dia. Macam-macam dia tanggung dah. Jadi tersalah. So begitu lah. Macam tadi kan Imam dia tersalah. Dia tersalah faham. Tak setuju tegur. Nampak tak? Dia derah menghukum. Dia tersalah tu. Itu ulama besar. Pun tersalah. Jadi tak sunyi daripada tersalah. Sebab tu dalam sesuatu masalah berkaitan akidah, kita kena rujuk kepada jamaah. Apa perkataan ijma' ulama tentang masalah ayat ni? Ya, ada. Dia begitu. Apa? Kalau kata Tuhan tu duduk atas arah, tak ada beza lah Tuhan tu dengan makhluk. Jadi faham mana? Atas yang dimaksudkan situ bukan atas yang supaya kita faham. Warna atas yang kita faham mana? Tengok. Ni, latas sedikit ni atas dia, atas bumi je dah. Lepas tu, latas ni, latas sedikit ni apa pula? Kapel. Atas kapel tu apa pula? Sejadah. Atas sejadah tu apa pula? Kipas. Atas kipas tu pula? Sini. Ni atas makhluk dia panggil. Ni atas makhluk. Cicak atas siling. Cicak atas siling ke bawah siling? Cicak tu atas siling ke bawah siling? Bawah siling ke? Tidak di atas. Tengok cicak tu. Atas ni. Atas ke bawah? Itu atas makhluk. Bila sebut kata atas makhluk, dia tak lepas dah. Bila atas dia mesti ada bawah. Nampak tak? Nampak apa? Jadi maksud atas arah tu bukan atas makhluk yang boleh faham. Atas tu atas Tuhan. Atas tu atas hak layak dengan Tuhan. Hak layak dengan Tuhan apa? Abu Bakar kata hak layak dengan Tuhan. Kenapa hak layak dengan Tuhan? Al-ajzu 'anil idraki idrakun. Tu. Lemah daripada memikirkan, itulah pendapat. Nampak? Tu. Atas Tuhan ni lemah daripada memikirkan, itulah pendapat. Lemah daripada memikirkan, mendapat, itulah pendapat.
Kita fikir, mana Allah Tuhan ni? Mana Allah Tuhan? Tak dapat. Itulah pendapat. Sebab apa Tuhan ni sifat dia? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalahan sifat dia dengan tiap-tiap yang baru. Kalau boleh fikir, boleh dapat atas tu super atas kita ni. Nah, hak sudah ni nescaya tak salah lah Tuhan tu nak tahu. Jadi atas itu bukan atas hak kita segera fahami. Atas tu atas hak Tuhan. Serah pada dia hakikat. Sebab tu hadis yang awal-awal baca tadi apa? Nabi cakap apa? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Mu fikir tentang hakikat kejadian makhluk, jangan mu fikir tentang hakikat yang menjadikan makhluk. Nabi tekoh awal-awal. Sebab tu haram kita fikir hakikat Tuhan atas tu bawah tu, haram tu pemikiran tadi. Nabi tekoh awal-awal. Hak cara suruh apa? Tafakkaru fil khalqillah. Mu fikir tentang hakikat kejadian Allah. Wala tafakkaru fi idatillah. Mu jangan fikir tentang hakikat zat Allah di atas ke bawah, kiri kanan. Jangan fikir. Sebab apa? Sebab zat Tuhan ni bukan jenis zat yang boleh masuk dalam fikiran akaran. Tu. Kalau nak Tuhan ni boleh fikir macam mana kita, itu bukan Tuhan, itu makhluk lah. Tak bersalahan. Nama Tuhan siapa dia isi nama Tuhan? Allah. Siapa beri nama dia? Nama Allah siapa beri? Anak kita datang tina, kita beri dah. Pasal apa kita beri dolah? Pasal sudah tergambar dalam fikiran kita dia datang, jenis dia datang. Kita pun bubuhlah dolah. Tiba-tiba boleh dah nampak di sini. Oh, tina aku nak nama dolah. Di sekian-sekian boleh dah dapat dah jantina dia tina. Mana tergambar lah jantina dia tina dalam akal kita. Bila tergambar dah isi nama lah. Isi nama dia dolok. Tak lama lah tu. Jumaat minggu depan qul innalillah. Betul tak? Pak bila tergambar jenisnya, letaklah nama Timur. Sebab apa? Sesuai dengan apa yang telah tergambar di akal. Nama Allah pun dah tak masuk dalam akal kita. Apatah lagi zat dia. Tapi boleh kita bicara Tuhan tu di atas Allah. Itu dipanggil mendapat. Sebab tu saya kata apa? Itu kita salah tangkap. Almarhum Tuan Guru Aziz tidak itikad akidah dia bukan begitu. Habis itu mana dia ya? Itu tersalah sebagaimana tersalahnya Imam Ahmad mengambil hukum daripada hadis. Benda tak mustahil kan? Hak betul mana? Pergi tengok kitab-kitab di orang lain. Pergi tengok. Tak ada pun satu kitab dia riwayat dengan makna apa? Istawa'ala dengan makna tarabuk. Jalasa wa qa'ala daw. Hak dia kata apa? Istawa'ala dia kata irtafa'a wa 'ala al-kursi yaliqu bi jalalihi wa 'azami. Itu. Habis dah itu. Itu. Jadi tu diberikan izin dia pusing seperti biasa. Kena berhenti weh, nama dah tengok mana jemu. Maka bila datang akhir zaman tidak dibenarkan baginya naik, ia sebelah ternaik. Tak boleh dah. Mari akhir zaman Allah tak izin dah dia. Malam itu sujud Allah. Ada. Esok bertimbul naik belah masyrik, tak bagi izin. Bahkan dikatakan baginya matahari itu, balik engkau daripada tempat engkau datang. Mana? Mau mari tadi, mari pada arah ikut mana? Ikut urut barat tu. Tu tempatnya mari bawah arah. Mau balik pun. Balik pun. Maka naik dia sebelah, berjatuh seperti firman Allah Taala Azza wa Jalla. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Ya, ayat ni nak menunjukkan apa? Akhir zaman ni kan ada matahari yang Allah tak bagi izin dah. Naik dah pada tempat yang dia naik. Ada tergelar tak. Kena naik ke barat. Lepas tu dia pusing duduk. Kalau kita fikir balik arah ni,
dengan apa yang matahari ini, bermakna arah di bawah. Mata kita fikir. Dan dilarang dalam syarat kita fikir tentang hakikat diri Tuhan yang atas ke bawah tu. Nah, itu serah pada hakikat dia. Yang kita wajib beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kata tu. Dah, tapi itu bukan makna yang kita fahami dengan mudah. Super makhluk bukan. Kita tanzih sucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat yang tak layak. Serah hakikat makna daripada Allah Ta'ala, kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Nah, dan kita serah makna dia pada Allah Ta'ala. Jangan kita bawa-bawa bercakap benda yang kita tak faham. Kita bukan ahli dia. Serah pada ahli dia. Ada rujuk pada ahli dia. Tu. Sebab tu ada kewajipan atas kita ni. Apa dia? Hukum. Satu hukum kata halal haram. Bukan kena pada kegelah ni. Dia hukum dia tak kena pada suatu babi. Bukan hukum haram tu kena di babi. Kena di siapa? Hukum. Dia hukum dalam bahasa Melayu sebut, Arab cakap hukum, Melayu cakap undang-undang. Hak tu Melayu ya. Tapi kita ambil guna juga bahasa Arab, kita cakap hukum. Itu kelebihan orang Melayu. Bahasa Melayu tulisan dia dekat dah sama. Guna pinjam bahasa Arab, kelebihan. Tu kelebihan bahasa Jawi kita ni. Sebab kita ni tiru dengan Quran, berkah. Tapi hari ni orang nak pergi mampu padang. Ini kita kena sokong ni. Kena berjuang ni hak kita ni. Jangan lemah. Salah satu lagi kita kena sokong BMF tu. Kena sokong. Nah. Mahasiswa pun wajib kita kena sokong. Kerana apa? Al-wasail hukumna maqasid. Maqasid kita nak kuatkan ekonomi Islam tu. Ekonomi ni penting. Jangan dikira sia sama sia tu. Beli dulu. Kuat ekonomi kita. Sebab ni tanah air kita. Perlembagaan kita. Tapi orang asing mari nak ambil. Nak apa? Mana boleh jadi? Kita ada hak. Hak kita jangan maksudnya. Kita berhak tutup. Berhak suara. Kalau kita tak tutup pun, tak minta pun, mereka kena bagi. Sebab hak dia panggil hak. Hak wataniah dia panggil. Hak warga kenegaraan. Bumi Putra ni ada hak dia. Tapi tengok hari ni. Pasal kita tak berjuang. Maka orang lain, orang asing ambil kesempatan. Rugi kita. Esok-esok menang seorang kampung ganda. Salah satu kita nak buat, ni kena ada belajar. Belajar kena ada. Nak belajar pun ada belajar. Anak-anak kita nak pergi sekolah, nak belajar. Dan kalau ekonomi Islam kita tak buat, macam mana kita nak ajar? Atau anak-anak kita belajar, jadi ulama. Jaga agama. Dengan belanja itulah salah satunya. Jadi belanja Islam, ekonomi Islam tu kita kena realisasikan. Dengan BMF ni. Jangan hanya pandang ayat. Sama itu semua. Jadikan satu ibadat bagi kita. Jangan kita fikir ibadat semaya kosong. Jangan. Itu salah satu. Apa? Kemahkan. Ekonomi kita terus berhak. Jadi, terima kasih sekadar dulu. InsyaAllah kita sambung balik. Sebab masa berapa 9 dah. Saya patut-patut saya di kelas ni. Di madrasah pukul 9.30 ada kelas belum. Tapi memandangkan lagi tak jarang balik dah. 9.30 saya ada kelas biasa. Sampai pukul 10 malam. Memang maghrib saya lebih. Jadi setakat tu dulu. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hak orang tu kira daripada kelemahan diri saya. Wallahu taala alim. Jadi saya nak beritahu saya buat tabung ni untuk dalam madrasah. Lepas tu selain pada tabung dalam madrasah, memang madrasah saya ni ada jual barang-barang apa produk muslimah sureku tu, obat gigi sureku, macam tu kan. Boleh lah nak beli jadi 10 ya. Nyata masjid tak boleh jual beli, haram hukum dia. Masjid ni tak boleh jual beli. Cakap tak jual beli, cakap dunia boleh, haram hukum dia. Jadi nak cakap masalah jual beli, cuma bagi tahu dia. Wallahu ta'ala alam ilmi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta